عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah dirahmati Allah. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada Imam Muhaddis Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan juga penterjemah kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada hari dan waktu ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang penuh dengan kemuliaan. Dan juga bersyukur kita atas nikmat kesihatan yang masih dicurahkan oleh Allah. Walaupun mungkin ada sakit sikit-sikit dan sebagainya, namun syukurlah kita masih mampu melangkah kaki ke rumah Allah. Walaupun mungkin ada di kalangan kita yang tak mampu nak berdiri dah sembahyang, tapi kita masih lagi boleh mai rumah Allah. Allah akan balas semuanya. Beza dengan orang yang sihat mai rumah Allah dengan orang yang sakit gagah mai rumah Allah. Beza, tuan-tuan. Nampak kata macam depa duduk, tapi pahala depa ni mudah-mudahan lebih pada kita. Sebab depa menahan kesakitan, mereka yang menanggung, depa aja yang tahu. Dan kita ni pula yang sihat ni mudah-mudahan dikekalkan oleh Allah kesihatan sampai akhir hayat kita dalam keadaan kita teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. 2 bulan kita tak berjumpa. Last kita jumpa bulan lepas pun kebetulan kena pada malam raya. Turn saya kena pada malam raya. Lepas tu dia ada cuti seminggu, ni sambung balik. Dan alhamdulillah pada bulan ni, tuan-tuan, kita nak teruskan lagi pada pengajian kita menggunakan kitab Adabul Mufrad. Dan kita masih lagi beradab dalam bab silaturrahim. Dan pada hari ini kita nak sambung pada tajuk yang ke-28 di muka surat yang ke-75, hadis yang ke-56. Tajuk 28, muka surat 75, hadis yang ke-56. Silaturrahim menambah umur. Jadi tuan-tuan, silaturrahim ni salah satu perkara yang menjadi sunat kepada kita untuk kita hidupkan dalam bulan Syawal. Bagaimana kita tengok, tuan-tuan, pagi raya itu sendiri disunatkan kepada kita ketika mana nak mai ke masjid untuk nak solat pagi raya, solat hari raya Aidilfitri. Bagaimana sunnah dia Nabi buat? Mai jalan lain, balik jalan lain. Apa tujuan dia? Supaya bila kita mai, kita boleh jumpa dengan sekumpulan manusia. Balik ni kita boleh ziarah pula manusia yang lain. Maksud dia menghubungkan silaturahim pada hari yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan.
Dan di bawah tajuk silaturahim menambah umur ni tuan-tuan, dengar pun macam best. Kita duk tengok dalam iklan TV ni banyak dah benda-benda yang nak bagi kita rasa kita tertipu dengan diri kita. Umur 40, umur 50, makan benda ni, pakai benda ni, dia akan jadi muda. Hak mana kedut-kedut boleh jadi tegang, hak mana hitam boleh jadi putih. Merepek tuan-tuan. Buat semua tu nak tunjuk apa? Nak habaq kata diri kita ni, aku ni muda lagi, aku ni jauh lagi daripada mati. Sedangkan tanda-tanda yang duk cerita tu tuan-tuan, ubannya rambut, kedutnya kulit, mata yang kabok, telinga yang mula tak dengar, hidung yang mula tak bau, itu adalah tanda yang Nabi ajak kepada kita, nak suruh kita sedar diri bahawa mati itu dah dekat. Tapi zaman dan teknologi yang canggih ni tuan-tuan, semua dia boleh buat. Yang putih habis semua dia boleh buat menjadi hitam merelit, yang kedut ni boleh hilang. Sungguh kita pun tahu, ku putih lah, hang putih lah, dia putih lah tuan-tuan, macam-macam benda. Ni kita nak tengok hadis hari ni, satu awet muda yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Benda nak tambah umur kita. Kalau rasa nak tengok umur panjang, kita cuba tengok apa yang Nabi cerita dalam hadis ni, insya-Allah. Baik. Abdullah bin Saleh menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Laith menceritakan kepadaku, ia berkata, Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata, Akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik mengkhabarkan kepadaku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturrahim. Hadis yang ke-57. Ibrahim bin Al-Mundhir menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ma'an menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturrahim. Baik tuan-tuan, hadis yang lebih kurang sama. Pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua benda yang Nabi cerita dalam hadis ni tuan-tuan. Pertama, Nabi bagi dua-dua benda yang manusia seronok. Pertama, Nabi kata siapa yang nak dilapangkan rezeki. Yang kedua, siapa yang nak dipanjangkan umur. Tuan-tuan, apa biasanya orang sebut, orang ucap? Dan ni kan kita ada WhatsApp, dapat tahu birthday orang, apa yang biasanya ayat orang buh? Orang akan kata, selamat ulang tahun kelahiran, semoga panjang umur, murah rezeki. Dua benda ni memang kebanyakan, boleh kata mana-mana birthday tuan-tuan, mesti akan ada dua benda ni, panjang umur, murah rezeki. Sebab apa tuan-tuan? Itu adalah nikmat yang terbesar untuk semua manusia. Boleh hidup panjang dalam keadaan murah rezeki. Maksud dia apa tuan-tuan? Hidup lama dalam keadaan kaya. Siapa tak mau kaya tuan-tuan? Siapa tak mau senang kehidupan? Semua orang nak. Bila tanya nak mati ni, tak maulah mati muda lagi. Kalau dengar yang mati tu umur apa? 40. Ish muda noh. Ada yang dengar umur berapa? 56 baru habis pencin. Ish muda noh. 56 pun muda tuan-tuan. Bila tua tak tahu. Sebab apa? Tabiat manusia. Dia suka kepada umur yang panjang dan dia suka kepada kehidupan yang dimurahkan rezeki. Dan hari ni kita tengok pada hadis ni, Nabi kata nak dapat dua benda ni tuan-tuan, maka Nabi bagi tahu falyasir rahimahu, maka hubungkan silaturrahim. Bersesuaian dengan Syawal yang kita ada sehari dua lagi ni tuan-tuan. Kita kena cek balik tuan-tuan, silaturrahim kita ni macam mana tuan-tuan? Adakah silaturrahim kita dengan semua orang makhluk Allah ni clear?
Sama ada tak kira lah dengan adik-beradik kita ke, dengan jiran kita ke, dengan kaum kerabat kita ke, bagaimana benda tu. Sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum Ramadan, kita akan dah baca bab silaturahim ni tentang ancaman Nabi SAW, yang Nabi kata apa? Sewaktu kita sedang dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, silaturahim ni akan mai di sebelah kita. Dia akan berbicara kepada Allah bagaimana hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain sewaktu kita hidup di dunia. Jenis kita ni perongoi, jenis kita ni suka bergaduh dengan orang, jenis kita ni kira kerja cari pasal dengan orang, berapa ramai yang kita tak sembang, berapa ramai yang kita tak bercakap. Silaturahim ni akan mai bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan mengakhirkan kita dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tengok dah hadis tersebut, clear kita tengok. Dan pada hari ini, hadis yang Nabi bawa kepada berita gembira. Baik tuan-tuan, kita tengok sikit kandungan hadis. Menyambung hubungan rahim menjadi penyebab diluaskan rezeki dan diberikan keberkatan di dalamnya. Jadi tuan-tuan, nak kata menyambung silaturahim ini adalah satu asbab diluaskan rezeki dan diberi keberkatan di dalamnya. Jadi kita nak pergi detail lagi tuan-tuan. Bagaimana ulama mentafsirkan hadis ni tuan-tuan? Dia menyebut antaranya sebagai satu perumpamaan ataupun kinayah. Dua benda yang Nabi sebut tadi, dipanjangkan umur dan murah rezeki ni sebagai satu perumpamaan dengan keberkatan pada umur dan rezeki, dengan sebab taufik Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang menyambungkan atau menghubungkan silaturahim serta melakukan ketaatan kepadanya. Jadi benda ni sebenarnya dianya satu benda yang kita dengar pun dah seronok, tapi dia ada makna yang berbeza yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak tengok bahagian silaturahim ni tuan-tuan, silaturahim dipecahkan kepada dua bahagian. Ni kita nak pergi detail dalam bab silaturahim dulu. Dipecahkan kepada dua bahagian. Adapun yang pertama dipanggil silaturahim ammah, yakni silaturahim am. Maksud dia hubungan baik dan kasih sayang antara sesama muslim tanpa mengira suku, bangsa dan warna kulit. Sebab orang yang beriman itu adalah bersaudara. Silaturahim am. Dengan semua orang kita melakukan kebaikan tanpa mengira hang tu siapa. Akidah hang dengan akidahku tak sama. Aku bertuhankan ni, hang bertuhankan yang tu. Yang tu semua letak tepi. Yang tu silaturahim am. Sebab Allah cerita dalam surah Hujurat, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami mencipta kamu lelaki dan perempuan. Zakarin wa unsa, laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan kami menciptakan kamu suku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu dapat berkenal-kenalan. Allah dah bagi tahu dah. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok dalam keadaan kita duduk di masjid ni tuan-tuan, bukan semua orang yang sebangsa dengan kita. Bukan semua orang yang sama bentuk dia dengan kita. Berbeza. Saya sendiri berbeza dengan tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri berbeza dengan saya. Sebab apa? Sebab kita ni dari syu'ubah dan qabailah yang berlainan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pasal kita duduk di dalam ni? Sebab Allah kata lita'arafu, kita kenal. Saya kenal tuan-tuan, tuan-tuan kenal saya. Jadi kita tak kisah walaupun siapa yang berada di sini. Dan di akhir ayat sambungan itu Allah bawakan ayat yang nak memuliakan manusia, yang kata tadi Allah cipta manusia ni macam ni. Jadi bila kita faham ciptaan Allah ni tuan-tuan, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan sebagai kita orang yang kalau kebanyakannya menggunakan nafsu tuan-tuan, hanya menggunakan mata yang ada di dalam ni untuk melihat, bukan menggunakan mata hati, maka kita akan tertarik kepada benda yang elok. Kulit putih kalau boleh, mata nak bulat, bibir nak merah elok, hidung nak mancung, telinga tak mau capang, rambut nak lurui, nak yang elok saja. Habis tu kepada mereka yang gelap, kepada mereka yang gemuk, kepada mereka yang pendek, kepada mereka yang rambut rinting, yang kita tengok ni memang kita kutuk. Bagaimana keadaan mereka bila mereka terima kejadian Allah macam tu? Bila Allah cerita ada suku-suku, ada bangsa-bangsa, ada keadaan yang berbeza, tapi Allah amak pada ayat selepas itu, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Walaupun Allah cipta manusia ni ada yang handsome, ada yang dah, ada yang segak, ada yang dah, ada putih, ada hitam, ada tinggi, ada rendah. Tapi Allah tak pandang semua tu. Pandangan Allah jatuh pada mana? Jatuh pada takwa. Sebab tu kita tuan-tuan, bila kita faham ayat tu bagi berhabis, sebenarnya kita ni dengan orang lain tak ada beza. Bahkan sebagai seorang, kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, kita ni kena merasakan bahawa kita ni lah yang paling teruk berada di kalangan manusia. Yang berada di sekeliling kita ni semua hebat-hebat belaka, semuanya ahli ibadat belaka, semuanya dekat dengan Allah. Tapi aku ni seorang pendosa, aku ni seorang ahli maksiat, aku ni seorang yang hina. Barulah ketika itu tuan-tuan, takwa kita akan meningkat, menyebabkan kita akan pandang semua manusia ini sebagai saudara dan terhasillah satu hubungan silaturahim. Bukan saja tuan-tuan Allah nak cerita ayat macam tu, sebab Allah nak kita rendahkan diri kita. Tak kira apa sekalipun pangkat yang kita ada, tak kira berapa banyak wang yang kita kumpul, daripada pangkat paling tinggi, negara ni pangkat paling tinggi apa dia? Yang di-Pertuan Agong lah kot nah. Daripada setinggi pangkat sampai serendah pangkat, daripada orang yang paling kaya dalam negara ni sampai orang paling miskin dalam negara ni, tu semua tak ada beza dalam Islam, sebab Allah pandang pada takwa. Kalau kita ni sampai katalah kita ada pangkat Tan Sri ke apa ke, orang panggil kita, orang duk kenal kita dengan biasa, pada kecil duk main sekali, tiba-tiba besar dapat Tan Sri, bila dah ni panggil nama tak boleh marah. Saya Tan Sri, cakap bagi ada hormat. Orang yang duk kira lagu tu tuan-tuan, maka ketika itu silaturahim dia dengan orang lain mungkin akan tercalar. Sebab Allah uji dengan bagi sikit pangkat dekat dia, dia kalah. Dia bangga dengan pangkat dia, dia rasa diri dia besar. Walhal besar mana? Nampak tuan-tuan? Okey, yang tu pertama silaturahim am. Yang kedua tuan-tuan, silaturahim khassah, yakni silaturahim khas, iaitu hubungan baik dan kasih sayang antara kaum kerabat kerana berasal dari rahim yang sama, iaitu rahim nenek kita yang terdekat, seperti hubungan seorang adik-beradik kandung, saudara maranya yang lain seperti makcik, pakcik, sepupu dan lain-lain. Yang kedua, silaturahim khas, yang mana kita ambil kaum kerabat kita, mereka yang ada hubungan darah dengan kita. Daripada keluarga kita yang kecil, mak ayah kita, abang, kakak, adik kita, sampailah kita besar sikit, ambil belah tok belah mak, tok belah pak, keluarga tu makin jadi ramai. Yang tu silaturahim khas. Dalam dua benda ni tuan-tuan, yang mana kita nak kena jaga dulu? Kita kena jaga yang khas ni dulu. Sebab Nabi SAW dah ajak kepada kita, kalau kita nak bagi bantuan, bagi kat siapa dulu tuan-tuan? Bagi kepada kita punya kerabat dulu. Bagi kat kerabat dulu, bagi orang adik-beradik kita yang kita kenal dulu. Adik-beradik kita semua dah okey, tak ada masalah, baru kita start bagi kepada orang lain. Macam kita lagi tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya, ni macam mana mereka duk main minta sumbangan Syria, duk main minta Rohingya, yang tu yang ni, macam mana boleh tak kita bantu? Bantu, tak ada masalah. Tapi adik-beradik saya ni pun ada susah lagi, pilihlah nak bantu yang mana. Tak salah kalau kita tak bantu di sana, sedangkan kita nak ambil apa yang Nabi ajak, bantu adik-beradik kita dulu. Tapi kalau nak buat keadaan yang lebih cantik sebagai innamal mu'minuna ikhwah, nak menyahut seruan Allah, orang beriman tu bersaudara, tolong hak ni sikit, tolong hak nu sikit. Benda tu lebih menampakkan bahawa kita ni satu orang yang ambil berat tentang saudara kita, bukan hanya yang khas, bahkan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yang tu yang lebih cantik. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, berdasarkan apa yang disebut oleh hadis tadi, maka Nabi menceritakan dua kelebihan. Yang pertama apa dia? Panjang umur. Dan yang kedua, murah rezeki. Jadi nak tengok tuan-tuan dengan lebih detail, apakah yang dimaksudkan dengan murah rezeki? Yang Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, dimurahkan rezeki tu maksud dia apa? Sebagai orang beriman, kita tidak pernah meragukan setiap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya benar-benar belaka. Berdasarkan firman Allah, Allah cerita dalam surah An-Najmi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Maksudnya, tidaklah baginda bercakap berdasarkan hawa nafsunya,
tetapi semua ucapannya adalah wahyu belaka. Apa yang Nabi bagi tahu tu tuan-tuan, bukan kata Nabi buat pandai, bukan kata Nabi nak nampak kita Islam ni megah macam ni, tak. Semua datang daripada wahyu, ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi maksud murah rezeki ni tuan-tuan, apa yang tersirat di sebalik sebutan Nabi pada kalimah murah rezeki ni tuan-tuan? Baik. Biasanya tuan-tuan, orang yang suka bersilaturahim ni tuan-tuan, macam kita baik dengan orang. Bagaimana keadaan kita? Kita nak baik dengan orang, nampak orang kita angkat tangan, pada joh kita senyum, kita dengar dia sakit kita ziarah, dengar dia panggil mai kenduri kita akan cuba hadir. Apa saja benda boleh melibatkan dalam hubungan selama masyarakat ni, kita akan cuba buat. Tuan-tuan, apa akan jadi dengan orang ni tuan-tuan? Kalau kita fikir biasalah. Satu orang dalam masyarakat yang dia sentiasa ambil berat pasal kita, walaupun kita dengan dia ni tak ada apa pun. Cuma kawan duk main masjid je, duk sebelah sah. Yang tu je. Tapi dia tegur kita, dia sembang, dia dengar kita susah, dia tolong, apa saja dia akan bagi kat kita tuan-tuan. Bagaimana pandangan kita kepada dia? Sudah tentu satu penghormatan akan diberikan kepada orang yang macam ni. Sebab apa? Orang yang macam ni, dia kadang-kadang menyebabkan orang yang terima bantuan tu, dia rasa macam sebab, dia rasa macam malu, sedih. Aku dengan dia ni tak ada hubungan apa pun. Padahal waktu ni patutnya adik-beradik aku yang tolong aku, seorang pun tak tolong. Tiba-tiba satu hamba Allah yang aku kenal dengan duk main masjid, dia ni yang duk tolong aku. Apa akan jadi tuan-tuan? Bila orang ni susah, maka pertolongan daripada orang ramai mudah timpa orang ni tuan-tuan. Macam kita duduk di dalam keadaan masjid ni tuan-tuan, tiba-tiba kita tengok, bagi contoh mudahlah, seorang ahli jemaah meninggal. Apa perasaan kita bila dengar dia meninggal? Pertama, kita sedih, habis dah seorang kaki masjid. Yang kedua, apa yang cuba kita usahakan? Kita akan usahakan untuk beri khidmat kita yang terakhir kepada dia dengan solatkan jenazah dia. Apa jadi pun saya cuba untuk hadir solat jenazah dia. Sebab tu tuan-tuan, Allah muliakan tok guru ni tuan-tuan. Orang yang berilmu ni, kita tengoklah, dengarlah mana-mana tok guru meninggal tuan-tuan. Berapa ramai orang yang solat jenazah mereka tuan-tuan. Bukan sikit-sikit. Sebab apa? Sebab manusia kenang pemberian orang macam ni. Kadang-kadang kita tak nampak tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala akan naikkan kehebatan orang tersebut apabila dia telah dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kita nampak. Tengok yang terbaru tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Bagaimana keadaan dia tuan-tuan? Orang yang pergi semayangkan jenazah dia, dengar kata tak ada je tuan-tuan, confirm dapat dah mesej daripada WhatsApp ni, kata memang sahih berita almarhum Tuan Guru dah tak ada. 8 lebih, pukul 10 nak masuk jalan tak boleh dah, jam. Atas highway nak keluar, susul keluar tu tak boleh keluar dah. Bagaimana kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi? Sebab apa? Sebab dia banyak mengajak manusia ilmu yang menyebabkan berlakunya silaturahim. Kita main masjid, duduk dalam keadaan walaupun majlis ilmu tuan-tuan, saya tak pernah kenal, tuan-tuan tak pernah kenal saya, tapi hasil jabat salam, senyum, saya senyum, tuan-tuan senyum. Dengan keadaan hati kita ni ikhlas, mengakui bahawa semua ni saudara, itu sudah dikira sebagai silaturahim. Maka Allah Ta'ala akan murahkan rezeki, dan kadang-kadang ni tuan-tuan, sampai yang dikatakan dalam keadaan yang kita tak sangka-sangka. Tuan-tuan, hari tu masa bulan puasa, saya ada minta sikit bantuan untuk sekolah saya, kata yang terbakar, bilik asrama terbakar tuan-tuan. Sekali yang minta tuan-tuan, sehari yang mai, buh sejadah di belakang tuan-tuan, kutipan pada masjid ni saja yang saya dapat 6,000 lebih. Saya sendiri tak sangka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab apa jadi gitu tuan-tuan? Sebab silaturahim di antara kita. Saya susah, tuan-tuan tolong, tuan-tuan susah, insya-Allah saya cuba untuk sedaya upaya tolong. Apa benda yang boleh saya bagi daripada kelebihan yang saya ada, saya akan cuba bagikan. Macam tu juga dengan tuan-tuan, kita sama tolong menolong. Sebab tu wujud satu suasana yang aman dan damai dalam qaryah kita ni tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak kira. Kita tak pernah nak heran sangat dengan benda-benda wang ringgit ni. Minta lah apa pun kita boleh bagi. Macam tu hebat silaturahim yang ada dalam ni. Sebab tu sama-sama kita walaupun tak kenal, hanya berjiran je pun. Tak tahu dia ni bangsa apa, dia ni main pada negara mana, beranak tak mana, tak tahu apa pun. Tapi hubungan dia cukup hebat. Tu yang kata dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, Nabi bagi tahu panjang umur. Apa maksud panjang umur tuan-tuan? Sebab kita nak tengok, bukankah kita faham bahawa yang kata umur ni tuan-tuan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali lagi.
Di bawah qada' mubram. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada' dan qadar Allah, pada ketetapan Allah. Dan pada qada' ni tuan-tuan, saya pernah sebut dia ada dua pecahan, qada' mubram, qada' mu'allaq. Qada' mubram, ketetapan Allah sejak azali yang tak mampu diubah, tak boleh diubah, walau dengan apa cara sekalipun, untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hidup, mati, jodoh, rezeki, benda-benda macam tu tuan-tuan, memang kita tak boleh ubah. Allah dah tetap siap kat kita, buatlah apa pun. Jadi salah satu benda yang termasuk dalam qada' mubram ni pada tuan-tuan, hidup dan mati kita. Bila kita akan lahir, bila kita akan mati. Sebab Allah bagi tahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai saja ajal, takkan dilewatkan walau sesaat dan takkan dikemudiankan. Kalau kata matinya hamba Allah ni pukul 11.50 minit 10 saat, dia takkan mati 11.50 minit 9 saat, dia takkan mati 11.50 minit 11 saat. 10 saat tu dah dia akan mati. Sebab apa? Itu Allah bagi tahu dalam Al-Quran, takkan digenjak. Habis tu mai mana pula kata panjang umur? Kalau dah tetap 65, maksud panjang umur ni boleh jadi 70 ke? Baik tuan-tuan, di sini ulama ada dua pendapat. Daripada ulama hadis, mereka ada dua pendapat. Yang pertama, yang kata panjang umur pertama, itu dimaksudkan dengan hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat ni macam mana tuan-tuan? Allah Taala kurniakan kepada dia kelebihan yang kadang-kadang Allah tak bagi kepada orang lain. Contoh kita ni tuan-tuan, dalam keadaan umur kita mungkin 60, kita hidup sampai 60 tahun, namun amal ibadat kita ni tuan-tuan, yang kita buat ni mungkin kalau orang boleh banding sama lah, ni bukan umur 60 yang ni kena api umur sampai 100 dah. Contoh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tuan-tuan. Almarhum Imam Syafi'i, dia hidup sehingga umur 54 tuan-tuan. Namun ada orang menafsirkan bahawa amalan yang dibuat tu tuan-tuan, seolah-olah umur dia 1000 tahun lebih. Tuan-tuan bayangkan, Imam Syafi'i pada bulan Ramadan khatam Al-Quran 2 kali. 60 juzuk tuan-tuan. Kita bila last kita khatam Quran 2 kali? Tanya tengok. Berapa tahun kita ambil masa nak khatam 2 kali? Imam Syafi'i buat satu malam Ramadan dia khatam 60 kali. Agak-agak kita tuan-tuan lah berapa kali tuan-tuan? Yang kata panjang umur tu, Allah Ta'ala letakkan keberkatan pada dia. Kita pun sendiri kadang-kadang tuan-tuan, saya sendiri pernah terasa, ada hari kita tuan-tuan, masa tu berlalu cepat. Daripada pagi, sedap-sedap malam dah. Rasa macam tak ada nak apa lagi hari tu. Ada hari kita rasa duk belik jam, awat jam serupa tak berjalan ni. Keberkatan masa pada waktu tu kita dapat. Tapi tak selalu kita rasa. Untuk orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, sebab hamba ni sentiasa beribadat, hamba ni sentiasa ikhlas kepada Allah tuan-tuan, Allah bagi keberkatan. Allah blok masa dia 24 jam sama, tapi untuk dia panjang lebih. Sebab apa? Hamba ni kira aku bagilah berapa pun, dia kira buat ibadat kat aku, Allah akan panjangkan. Dan mungkin umur 60 tahun tuan-tuan, dia masih lagi kira orang kata apa? Bilia ni beras 10 kilo boleh pikul lagi lah. Tak belah kanan sebelah, tak belah kiri sebelah. Umur 60, hebat, kuat. Allah bagi sihat untuk dia buat amal kebajikan, tolong orang untuk beribadat kepada Allah dan sebagainya. Berapa ramai dari tuan-tuan orang yang baru umur 20-30 dah terlantak, dah sakit. Tuan-tuan, kencing manis tuan-tuan, budak sekolah rendah pula dah. Bakba dulu tak ada, sebablah makanan kuih merapu tuan-tuan. Makanan kuih merapu. Baru ni tuan-tuan tengok dalam Facebook. Dia pergi bakar satu biskut. Betul dia kata biskut tu terbakar. Oh, tak boleh makan biskut ni. Depa ni tipu kita sebab ada plastik. Kita pun fikirlah, betul ke ni biskut ada plastik? Biskut mayat tu, 4 segi tu. Tuan-tuan tengok, dapat tak benda tu? Rupanya setelah keluar kenyataan statement daripada ahli dia kata betul lah terbakar. Dalam biskut tu ada banyak kanji. Hampa pergi bakar biskut tu memang terbakar lah. Sebab kanji dia. Oh, dia jadi satu fitnah pula rupanya. Kita dah ingat betul dah. Sebab sebelum ni pernah tengok tuan-tuan satu video di Indonesia tuan-tuan. Dia kerja dia jual ayam goreng. Ni video ni dia tangkap. Kira waktu sebelum dia nak goreng ayam tuan-tuan, minyak panas-panas, dia akan masukkan beg plastik dalam minyak panas tu. Dia akan jadi cair.
bila masukkan ayam, lepas ayam tu kira diangkat letak api lah 20 jam pun tuan-tuan duk rangup semua tu lah. Pepak plastik mau tak rangup. Kita pun ingat betul lah kot, rupa-rupanya fitnah. Sebab apa tuan-tuan? Ke dalam keadaan manusia yang macam ni, orang yang sentiasa dia punya perkiraan dia nak buat jahat ni tuan-tuan, maka ketika itu dia tak ada keberkatan. Kita nak umur panjang tuan-tuan, buatlah kebaikan. Umur takkan dipanjangkan. Allah kata banyak tu. Mana boleh Allah kata 63 tiba-tiba jadi 80? Takkan jadi. Sebab Allah sendiri yang kata. Takkan digenjak sesaat, takkan dipercepat sesaat. Namun keberkatan dalam umur sepanjang kehidupan. Yang tu yang pertama yang disebut. Yang kedua tuan-tuan, Allah akan menganugerahkan kepadanya anak yang soleh dan solehah. Maksudnya apa tuan-tuan? Seseorang tergolong panjang usia jika dianugerahkan anak yang soleh dan solehah, walaupun mereka meninggal dalam usia yang muda. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya anaknya itu adalah usahanya. Ataupun hadis yang lain yang menceritakan tentang amalan yang tak putih walaupun kita dah mati. 3 perkara yang Nabi sebutkan: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Panjangnya dia mendapat rahmat keberkatan daripada Allah walaupun dia dah mati. Target umur dia 60 sampai 60 mati. Tapi anak dia terus menerus dia doakan dia, tak tahu berapa puluh tahun tambahan dalam kubur itu dia dok mendapat nikmat demi nikmat daripada Allah sebab anak yang ada padanya di atas dunia ni. Yang selalu mendoakan dia, yang selalu beristighfar mohon ampun bagi pihak mak pak dia yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi ini 2 perkara yang ulama hadis huraikan dalam maksud panjang umur. Sebab tu kita pun tuan-tuan, bila kita nak doa kepada Allah tuan-tuan, kita kena ada cara. Jelaskan kita nak apa? Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umur. Panjang tu nak buat panjang apa tuan-tuan? Kena Allah bagi panjang betul, umur sampai 90. Tapi duduk atas katil 4-5 tahun. Nak berjalan kena guna tongkat. Tak boleh berdiri, kena duduk saja. Buat apa tuan-tuan? Memanglah sakit itu ujian daripada Allah, sebagai Allah Ta'ala nak kafarahkan dosa kita, kan? Allah nak hapuskan dosa kita, kan? Setengah orang yang faham benda ni, dia menerima sakit itu sebagai satu nikmat. Tapi kita nak tuan-tuan, dalam keadaan umur kita panjang, kita sihat. Dalam keadaan umur kita panjang, iman kita sentiasa teguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita nak umur kita panjang dalam keadaan kita terus menerus tak berhenti beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjang pilah sampai 1000 putong pun tuan-tuan, tapi duk terlantang, orang kena urus semua, kencing berak pun kita tak dibuat apa, semua orang kena urus. Yang tu yang jadi kadang-kadang tuan-tuan, ada anak-anak yang kurang dapat didikan yang sempurna ni tuan-tuan, bila mai kena mak pak macam tu, dia buat apa tuan-tuan? Dia hantar pergi rumah orang tua-tua. Ada yang upah orang untuk jaga, bagi saya yang tu kira mungkinlah sebab anak-anak kerja. Patutnya tak boleh tuan-tuan. Kita dah tengok ada hadis pasal mak pak tuan-tuan. Anak memang kena jaga mak pak walau apa pun yang terjadi. Ada juga orang yang upah, orang gaji dan sebagainya. Ni pergi hantar terus rumah orang tua-tua. Sebab apa? Dia rasa beban. Aku pun dah penat, keluar pagi, balik petang, kerja apa semua dengan family dengan ni, nak urus dia lagi, tak ada masa. Allahu Akbar. Yang mak pak tu relax, bela dia, tak ada masalah pun. Tak ada masalah, tak merungut pun bila besar tak nak hantar. Dulu hang kecil ni, hang ni macam aku susah dengan. Tak pernah sebut, tak pernah ungkit. Tak tahulah kau ada mak pak yang ungkit. Tapi saya pun ada mak pak dan saya tuan-tuan pun ada mak pak. Pernahkah mak pak kita ungkit susahnya depa jaga kita? Tak. Tapi anak-anak, dia rasa cukup beban. Dia boleh sebut tu tak kira yang pukul lagi, yang duk caci maki mak ayah lagi. Allahu Akbar. Benda-benda ni semua akan mengundang bala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita kata, biar panjang umur tuan-tuan dalam keadaan iman aku kukuh ya Allah, dalam keadaan aku sihat, dalam keadaan aku terus-menerus melakukan amalan. Minta 3 benda ni kepada Allah tuan-tuan. Kena kita dapat nikmatnya kita. Orang lain hidup singkat dan tapi kita hidup panjang dalam keadaan sentiasa kita melakukan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena pula orang yang umur dia lepas pencen kerja tuan-tuan, tapi sihat, masa dia banyak. Sebelum ni jarang nampak ke masjid. Lepas pencen, tiap-tiap waktu dia duduk di depan. Mai apa program melibatkan ukhuwah masyarakat, semua dia ada.
Sebab apa? Dia guna masa lapang dia guna kesihatan yang Allah Ta'ala bagi ke arah yang betul. Orang macam ni beruntung. Ada juga orang yang dah pencin tuan-tuan, tapi apa dia buat? Dia duk pergi buat benda-benda yang buang masa. Oh, dulu saya ni waktu kerja tak ada nak pergi mana, lah nak melepak dengan kawan-kawan, duk pergi duk minum kopi tak habis pagi sampai malam, lepas cawan, dengar azan tepi telinga, ya tak apa, minum dulu kopi. Dia buat tak tahu tuan-tuan. Bukan tak ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah pada orang macam ni, dan Allah Ta'ala akan tutup pintu hati kita daripada nak buat benda macam tu tuan-tuan. Daripada duduk di kedai tak ketahuan tuan-tuan, mai duduk dalam masjid ni tuan-tuan, keras sejuk. Mai pilah duduk tantiang mana-mana, sandak lena pilah, dapat juga pahala itikaf. Yang ni bukan fatwa nak suruh mai lena dalam masjid tuan-tuan. Daripada duduk di luar tak tahuan ni tuan-tuan, mailah duduk dalam masjid. Kan? Sebab kita nak cari benda yang Nabi bagi berita gembira, murah rezeki dan juga panjang umur. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalaulah yang tu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan apabila kita menghubung silaturahim, apa akan jadi kalau kita ni terdiri daripada orang yang memutuskan silaturahim? Maka sudah tentu dia akan berlawan perkara tersebut. Sebab tu tuan-tuan, banyak ustaz-ustaz bagi pesanan kepada kita. Kalau malam Lailatul Qadar, bila kita ada 10 malam terakhir, orang pesan apa? Buatlah amalan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan akan dapat pahala 1000 bulan. Dan ada pesanan, jangan buat maksiat pada 10 malam terakhir Ramadan. Sebab takut malam tu Lailatul Qadar, layak tak kalau Allah dengan dosa dia 1000 bulan punya kali ganda? Layak tak tuan-tuan? Layak, tak ada masalah untuk Allah. Aku bagi hampa jalan nak buat kebaikan, aku nak bagi pahala berganda-ganda kat hampa. Tapi hampa tak ambil kesempatan tu, malahan hampa buat pula maksiat kepada aku dalam satu malam yang paling agung dalam setiap tahun. Boleh tak Allah nak buat macam tu? Boleh, tak ada masalah. Takut Allah counter macam tu. Jadi bila kita ni jenis orang duk bergaduh dengan orang, duk memutuskan silaturahim, duk kira kita ni lah punca orang berpecah belah dan sebagainya tuan-tuan, kita takut nanti kita akan dibalas oleh Allah dengan disempitkan rezeki kita. Daripada rezeki yang ada dari segi harta kita, dari segi makan minum kita, dari segi kita punya hutang piutang dan sebagainya, semua disempitkan oleh Allah. Sampai kita rasa hidup ni susah. Berapa ramai tuan-tuan orang yang gaji dia besar, kita dengar angka gaji dia tu, dia gaji hang sebulan gaji hang, setahun gaji aku. Tapi duk tak cukup tu. Hutang duk banyak berlambak tu. Sebab apa? Tak ada keberkatan pada rezeki dia. Allah Ta'ala sempit terus. Tuan-tuan, kita tahu cerita orang dulu tuan-tuan. Mak pak kita, tok nek kita ni tuan-tuan, bukannya kerja hebat-hebat pun. Duduk office dulu dengan pegawai British ke apa ke, gaji tak terlalu mana pun walaupun duduk office. Berapa ramai orang yang duduk di sawah, berapa ramai orang yang hidup dengan jual kuih, berapa ramai orang yang duduk pergi tebak jala tepi laut tuan-tuan. Tapi dia boleh besarkan anak-anak dia dalam keadaan masing-masing sihat, berjaya, pandai, berpendidikan. Sebab apa? Berkat. Itu yang kata murah rezeki. Jangan kita baca rezeki, kita kira kalau sebut rezeki, makan ke darah. Hak tu dia kira, rezeki je makan, rezeki je makan. Itu sebahagian daripada rezeki, pecahan kepada rezeki. Salah satu dia makan. Mendapat anak-anak yang soleh adalah rezeki. Mendapat gaji yang besar adalah rezeki. Diberi ruang untuk kita beribadat kepada Allah walaupun sibuk, rezeki. Kita dok kira rezeki ni benda makan, satu lagi benda kita jumpa. Jalan-jalan 100, ui rezeki. Hak tu bukan rezeki, tu bukan hang punya rezeki apa. Tahu tapi ni saya jumpa kira rezeki saya. Dia duk kira rezeki. Rezeki ni satu benda yang Allah Ta'ala dah tetap kat kita. Sama juga macam benda-benda yang lain yang kata mati apa semua ni. Tak ada orang boleh curi rezeki kita. Siapa boleh curi rezeki saya tuan-tuan? Tak ada siapa boleh curi. Kalau Allah dah tetap kata benda tu tak ada rezeki tuan-tuan, pernah tak jadi? Pegang kuih nak makan, tak ada masuk mulut, benda tu jatuh. Kalau pernah jadi, tuan-tuan, tu bukan rezeki kita. Walaupun duk ada kat tangan, tinggal nak masuk. Ada orang yang dah masuk, dah makan dah. Bukan rezeki dia, apa jadi keluar balik. Muntah dan sebagainya. Bukan rezeki. Kalau kata benda tu memang bukan rezeki kita, apa jadi pun kita takkan dapat.
Sebab tu istilah curi rezeki tak ada. Kan, duk menjaga dekat-dekat. Kadang-kadang kita tengok apa ni sampai satu direct tu tuan-tuan depan Masjid Kapitan Clean. Penuh kedai emas. Kata depa ni tak rugi ke? Semua jual emas, siapa nak laku? Ni, depa tu faham bahawa tak ada orang boleh curi rezeki depa. Sebab tu depa boleh buka sebelah-sebelah. Yang faham betul-betul siapa tuan-tuan? Yang faham betul-betul puak Cina. Depa faham. Sebab tu depa boleh duduk sebelah-sebelah jual benda yang sama. Kita cuba buka tengok. Kita duk jual nasi lemak ke apa ke, tiba-tiba kawan ni main duduk sebelah kita jual nasi lemak ke, api pasang. Dia mula nak bagi tak nampak kedai, nak bagi ada nampak lembaga hitam ke apa ke. Dia mula nak bagi benda-benda jahat. Sebab apa? Dia duk kata dia ni saja nak main lawan aku, nak curi rezeki aku. Tak ada benda tu tuan-tuan. Tapi kalau kita putuskan silaturahim, insya-Allah Allah Taala akan tarik balik segala keberkatan yang ada pada rezeki kita. Gaji banyak tapi anak-anak seorang pun tak menjadi. Semua menyusahkan kita, semua memalukan kita. Kita ada benda yang besar, kita ada rumah yang besar apa, tapi di akhirnya Allah uji dengan bisnes kita down, kita muflis dan sebagainya. Allah boleh tarik sekelip mata. Yang tu kalau kita memutuskan silaturahim dari segi murah rezeki tadi, lawannya macam tu. Dan yang kedua tadi tuan-tuan, kita kata panjang umur kan, dia akan jadi pendek umur. Pendek umur ni macam mana tuan-tuan? Tadi kawan ni 60 tahun tapi dia punya ibadat dia puas, sihat, dia boleh buat semua. Kawan ni umur 60 tahun enggak, tapi Allahu Akbar. Dalam keadaan sakit selalu, nak main masjid tak boleh, nak solat pun tak boleh, dalam keadaan hidup bernajis dan sebagainya. Allah Ta'ala sempitkan dia dengan keadaan yang macam tu. Ya tuan-tuan, silaturahim. Silaturahim, tolong kita cek balik tuan-tuan. Pertama sekali dengan mak ayah kita. Bagaimana silah kita dengan mereka? Apa tuan-tuan maksud silaturahim ni tuan-tuan? Kita faham tak silaturahim apa? Dia mai daripada dua perkataan, iaitu silah dengan ar-rahim. Yang kata silah ni apa dia tuan-tuan? Silah itu bermaksud hubungan. Maksud silah tu hubungan. Rahim, kasih sayang. Kita terjemah kepada silaturahim hubungan kasih sayang. Bukan hubungan untuk kita nak mendapatkan sesuatu. Aku kena baik dengan dia ni punya kabel besar. Aku nak dapat projek, aku mesti kena kipas dia. Yang tu bukan silaturahim, tu ada tujuan tuan-tuan. Yang kata silaturahim ni kita baik dengan dia, tak ada tujuan. Bukan tujuan kita nak menggunakan dia, bukan tujuan kita nak ambil kesempatan kepada dia. Berdasarkan kasih sayang semata-mata. Bagaimana rahimnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, macam tu kita buat hubungan antara saudara dengan perasaan kasih sayang. Sebab tu bila kita berkasih sayang sesama makhluk tuan-tuan, kita tak kisah dengan agama, kita tak kisah dengan bangsa. Siapa saja yang dalam kesusahan kita mai tolong. Orang ketuk rumah kita minta sedekah. Ada apa ni? Ni nak buat asrama tahfiz. Dengar tahfiz kita pun pergi sedekah. Yang ni apa ni? Ni rumah orang tua-tua untuk bangsa sekian-sekian. Yang tak seakidah dengan kita. Dandan tutup pintu tak bagi. Sebab apa? Dia bukan beragama dengan aku. Nabi tak ajak lagu tu. Nabi tak ajak. Jiran kita bukan daripada seagama dengan kita. Nabi kata apa? Dia tetap ada hak kita, dia tetap ada hak ke atas kita. Hak apa? Hak sebagai jiran. Dia tetap ada satu hak. Jiran yang Islam bagaimana? Dia ada dua hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai Muslim. Kalau sebelah tu abang kita, dia ada tiga hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai Muslim, hak sebagai kerabat. Yang tu kita kena faham. Bila kita sendiri yang resist dalam agama tuan-tuan, kita sendiri duk kira agama kita betul, agama lain salah. Kita mengaku benda tu, tapi kita jangan sampai duk buat contoh bagi orang pandang hina balik kat agama kita. Dan itu masalah dia. Kita bila main dengan orang yang tak seagama dengan kita, minta tolong, kita tak mau tolong. Kita rasa macam pahala tak dapat. Kita rasa macam hina, kita rasa macam sia-sia benda tu. Tak betul itu tuan-tuan, tak betul. Kita tahu bagaimana cerita Nabi SAW dengan seorang Yahudi tua tuan-tuan. Kita rajin dengar cerita tu. Ketika mana wafat Nabi SAW, pak mentua Nabi yang merupakan sahabat karib Nabi, yang teman Nabi masuk dalam gua ketika berhijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia tanya kepada isteri Nabi yang juga anaknya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, apa lagi sunnah Nabi yang aku tak buat? Fikir lah ada satu benda, tiap-tiap hari Nabi akan keluar pergi bagi makan ke seorang Yahudi tua yang buta ni. Dia pun pergi lah nak bagi makan, cara dia bagi tak sama kepada Nabi.
Kemudian dicerita pendekkan cerita, maka Sayyidina Abu Bakar pun mengaku bahawa dia tu bukan orang biasa, dia ni sahabat kepada Nabi SAW. Nabi dah wafat. Orang yang duk bagi makan kat ni dah tak ada dah. Dah meninggal dah. Siapa yang duk bagi makan aku? Muhammad. Terkejut orang tua ni. Atas sebab apa? Setiap kali kawan dia duk main, aku duk abang dia hang jaga-jaga dengan Muhammad. Orang nama Muhammad ni, dia ni ahli sihir besar. Dia kata-kata ni bahaya, dia memecah belahkan masyarakat kita. Dia menyebabkan ramai di kalangan orang kita yang berpindah masuk agama baru. Hari-hari aku duk kata kat dia, padahal dia duk main suap kat aku juga sampai last umur hidup dia. Kalau kita tuan-tuan, daripada makan dengan camcam, dia makan dengan straw. Kau tak boleh makan terus ya. Kita punya susah duk pi gui-gui makan bayi kan, duk kata lebih kurang memang cari pasal ya. Akhlak Nabi kepada orang bukan Islam teratu tuan-tuan, teratu. Nabi tak marah. Nabi tak kata apa kat dia, hang tahu dak aku ni lah Muhammad yang duk kata. Nabi tak abang. Sebab Nabi takut, mungkinlah kot kalau Nabi habaq orang tua tu akan terasa malu. Mungkin orang tua tu tak duduk di situ dah, Nabi tak boleh bagi pertolongan kepada orang. Mungkin ada sebab Nabi tak abang. Tapi bila kita berhadapan dengan orang bukan Islam tuan-tuan, kita ada macam satu, ada perasaan macam dia ada dinding pemisah. Tak betul benda tu, tak betul. Kita ini sebagai duta kepada agama Islam. Bila kita memegang title sebagai seorang Muslim, secara langsung kita adalah duta. Bagaimana Nabi diutuskan membawa akhlak. Orang dengan akhlak Nabi je boleh beriman kepada Allah. Kita juga kena buat benda yang sama. Kena berbaik dengan orang. Silaturahim, tolong kembangkan, tolong luaskan. Jangan kita skopkan dia kepada satu benda yang kecil saja. Jangan. Baik dengan orang yang kita rasa orang tu boleh bagi kelebihan kepada kita. Dengan orang miskin pun semua, mereka ni kan, aku baik dengan mereka, aku pula kena tolong mereka, kena belah mereka. Kita duk fikir aku tu juga tuan-tuan. Orang macam ni, Allah Ta'ala akan sempitkan rezeki dia, Allah Ta'ala akan tarik keberkatan dalam hidup dia. Tak percaya? Buat sekali. Kalau tuan-tuan rasa tak percayalah, sebab ini hadis daripada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi tak pernah bohong tuan-tuan. Allah membagi tahu Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu. Nabi menggunakan sepenuhnya kalam daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh ambil sebagai kesimpulan tuan-tuan daripada hadis ni? Dua hadis yang ni satu bab tuan-tuan. Apa jadi pun tuan-tuan, kita baliklah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Baqarah, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan sesungguhnya memaafkan itu mendekatkan diri kepada takwa. Bila kita dah faham silaturahim ni tuan-tuan, bila terjadi saja perbalahan, pergaduhan antara kita dengan orang, walaupun kita tak salah, kawan tu yang salah tuan-tuan, atas dasar silaturahim akan dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah, kita pilih berbaik-baik segera. Boleh tak tuan-tuan kita buat azam lagu tu? InsyaAllah boleh tuan-tuan. Sebab ini adalah ajaran daripada baginda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda yang bermaksud, tidak halal seorang Muslim tidak berteguran dengan saudaranya melebihi 3 hari. Bila mereka bersua, yang satu melencong ke sana dan yang satu lagi melencong ke sini. Orang paling baik di antara mereka berdua ialah siapa di antara mereka yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bagi tahu, tak halal tuan-tuan. Kalau kita nak bergaduh dengan orang pun tuan-tuan, kata saya sebut dah, maksimum 3 hari. Duk kata lepas 3 hari ni siapa tak orang bercakap, saya tak boleh ya duk panas dengan dia, bohong tuan-tuan. Kita ni nak panas terang mana tuan-tuan, tak larat nak panas kot. Sebab tu pasang aircon banyak. Sejuk kaki tuan-tuan, oh ya Allah. Tak ada panas terang mana Kot-kot time-time tu panas lah. Dah balik, dah relax, dah makan kenyang, dah mandi pun semua duk panas tak habis lagi, bohong. Sebab tu Nabi ajak kita ada marah kan. Ketika marah tu jangan duk kacau. Biar sat dia. Kita pun bila marah kita duduk, kita ambil wuduk dan sebagainya, sekali hilang. Sebab tu kata manusia ni insya-Allah dalam tempoh 3 hari dia boleh sejuk balik. Dia sampai bertahun-tahun tuan-tuan, sampai bawa ke tanah kubur. Mati pun aku takkan pergi tengok dengar mati, alhamdulillah mati pun. Betul something. Kan? Tuan-tuan, ni semua manusia yang cari pasai dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan dalam hadis tadi dan ayat Quran yang saya sebut tadi tuan-tuan, sikap memaafkan itu satu sikap yang sangat terpuji dalam agama kita. Orang yang lebih baik di antara dua orang bergaduh tadi, siapa yang bagi salam dulu? Maksud dia, siapa yang pergi tegak dulu? Siapa yang sapa dulu? Orang tu terlebih baik. Kita duk cari Ramadan, berpuasalah Ramadan ni sungguh-sungguh sebab apa? La'allakum tattaqun, nak cari takwa. Memaafkan orang juga, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Satu lagi benda yang boleh menguatkan, menaikkan lagi tahap ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, jadi apa saja yang berlaku, kita lapang dada. Benda kecil-kecil tak payah perbesarlah. Pasal apa benda nak perbesar? Ni duk bergaduh pasal apa? Pasu dia termasuk sikit kawasan rumah saya. Mana boleh ni tanah saya lah apa? Allah ubah balik lah, apa payah. Hak ni pun tak mau ubah, hak ni pun duk pingat. Macam lah tanah. Ada tuan-tuan orang bergaduh tu pasal pasu ya tuan-tuan. Dengar tak baloi nak gaduh. Rasa macam nak sepak dua-dua. Gaduh benda kecil-kecil tak bercakap benda ni. Jiran-jiran daripada duk ada tembok tinggi biasa ni kan. Duk boleh sembang sebelah-sebelah, gaduh tu dia naik tembok tinggi terus. Apa cerita Pi Ramli lah, belum kenal kan. Dah kenal dia apa? Dia roboh habis ni dah cerita apa lah. Yang bini dia pergi kelab malam, nyanyi kelab malam, kata cikgu tu, saya tak tahu nama cerita. Lepas datang kantor kata kelab malam, naik balik papan. Kira macam tu lah. Gaduh. Tak mau cakap aku dengan hang. Ada tuan-tuan orang yang macam tu. Semoga Allah tak golongkan kita dalam golongan yang macam tu insya-Allah. Baik tuan-tuan, rendahkan diri kita. Insya-Allah kita merendah diri kerana Allah, sebenarnya kita sedang meninggikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab aku belajar, Nabi kata tak boleh lebih 3 hari. Sebab agama aku ni suruh aku menghubungkan silaturahim. Tak apa, walaupun aku tak salah, aku pergi tegur dengan hang. Tuan-tuan, ketika itu maqam kita sedang naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Percayalah. Tak ada satu benda yang kita buat dengan sebab Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan benda tu dia akan membawa kebaikan yang cukup banyak pada diri kita. Kalau ada lagi orang yang kita tak bertegur siapa, ada lagi orang yang kita duk bergaduh dan sebagainya tuan-tuan, ambil masa ni sebelum kita kembali ke pangkuan Allah. Sebelum kita mati tuan-tuan. Cara bahasa mudah. Sebelum mati ni nyawa duk ada lagi ni, pi minta maaf lah siap-siap. Pi minta maaf. Sudahlah. Cukup-cukuplah. Kuih lama, kuih tua, bergaduh apa lagi? Tak puas hati tak mana lagi, tak mau cakap apa lagi. Sudahlah. Walaupun orang tu mak aku tak boleh tengok muka dia, aku tengok kira dia tak apa, sudahlah. Tak boleh tengok kalau jumpa dengan dia, bawa paper tu tutup muka dia. Asal boleh sembang minta maaf, sudahlah, buatlah cara macam mana pun. Sebab apa? Kita nak jadi daripada kalangan orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Apa kelebihan ikut sunnah Nabi tuan-tuan? Mudah-mudahan bangun kita di mahsyar di belakang panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat duduk dengan Nabi, dapat minum air daripada telaga Nabi yang Nabi sendiri suruh kat kita untuk minum tuan-tuan. Tak mau ke tuan-tuan? Kalaulah lak diri kita boleh duduk dalam tu tuan-tuan, percayalah waktu tu mudah sungguh kita punya kehidupan di akhirat sebelum nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda nafsu tak puas hati apa semua ni tinggal ya. Cukup-cukup lah. Saya duk kata ni macam lah kata saya biasa tuan, tak puas hati dengan orang ni semua orang ada. Semua orang ada. Saya lebih teruk daripada tuan-tuan. Kira pandang orang ada saja benda kita nak kata tuan-tuan. Namun bila kita buat salah, istighfar, kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir, saya ingat cukup buat setakat ini dulu insya-Allah. Pada hadis yang kita tengok pada hari ini tuan-tuan, 2 nikmat terbesar. Hubung silaturahim, kita jaga silaturahim tak kira dengan siapa saja, maka ketika itu murah rezeki kita, diberkati seluruh kehidupan kita, dipanjangkan umur kita, maksudnya kita sihat, kita boleh buat ibadat dengan penuh tawaduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang ni tuan-tuan. Rebut sungguh-sungguh. Sebab makin hari sebenarnya kita makin untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk tunggu je bila lah pula nak dengar kita jadi mayat. Duk pergi tengok mayat banyak dah, semayang lagi banyak.
Duk kira duk pergi tengok mayat bila lah pula aku nak jadi mayat. Sebelum jadi mayat tuan-tuan, buatlah apa yang kita boleh untuk menyelamatkan diri kita daripada azab dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan dan kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, balik lagi apa yang kita dapat pada hari ini tuan-tuan, dua perkara ni kita ceritalah sikit, sampaikan sikit kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Ajak ahli keluarga kita betapa pentingnya silaturahim itu yang merupakan salah satu tonggak dan asas dalam agama yang mulia ni. Hanya dengan silaturahim tuan-tuan, kita boleh menjadi satu umat yang kuat. Nabi pergi Madinah tuan-tuan, apa benda Nabi SAW buat dulu tuan-tuan? Nabi menguatkan silaturahim dengan menyatukan Muhajirin dan Ansar, baru dia kuat. Asal orang di Madinah tu Aus dan Khazraj beratus tahun berperang. Dengan datangnya Nabi satukan semua ni. La tak ada Aus, la tak ada Khazraj, semua hampa ni Ansar, hampa ni penolong kepada kami. Ni ada saudara hampa orang yang berhijrah Muhajirin ni, Nabi satukan depa. Terus Madinah jadi negara yang kuat tuan-tuan. Hebat tak hebat Madinah ketika tu? Nabi pergi Madinah tak lama pun, 10 tahun dia. 10 tahun dia Nabi pergi Madinah, tapi dia punya kesan dia tuan-tuan sampai sekarang. Perlembagaan bertulis pertama dunia tang mana tuan-tuan? Madinah, Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, undang-undang bertulis pertama. 10 tahun je. Yang kita ni tuan-tuan pegang lama-lama nak buat apa? Kira nak korek apa yang ada. Mudah-mudahan kita tak jadi golongan macam tu insya-Allah. Wa hadza bitaufiq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.